Baik, warga Kuching tidak ketinggalan turut sama menyemarakkan Hari Malaysia dengan berkonvoi mengelilingi kawasan Demak Laut sambil mengibarkan jalur gemilang. Itu antara paparan menarik dari Bumi Kenyalang, Sarawak. Kita terus langsung ke sana bersama Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Ifah. Assalamualaikum. Sempena sambutan Hari Malaysia 2020, masyarakat pelbagai kaum di negeri ini tidak ketinggalan mengadakan pelbagai aktiviti untuk bersama-sama menyemarakkan lagi sambutan itu. Di Bandaraya Kuching, warga kota menyertai aktiviti berkonvoi mengelilingi kawasan Demak Laut sambil mengibarkan jalur gemilang. Aktiviti berkonvoi menggunakan basikal dan motosikal berkuasa tinggi ini turut disertai 100 buah kenderaan. Selain meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan belia, aktiviti ini sekaligus mempromosikan gaya hidup sihat. Di Bintulu, sebanyak 30 buah kenderaan menyertai program konvoi Merdeka Komuniti dan dirasmikan oleh Adun Samalaju, Majang Renggi. Tidak ketinggalan di Gedong Semunjan, aktiviti kayuhan sejauh 14 km melibatkan penyertaan lebih 500 pengayuh daripada penduduk sekitar. Di Sibu, basikal dihiasi dengan jalur gemilang menjadi tarikan. Milik Muhammad Daus, 47 tahun, mula kayuhannya dari Kuching sejak Ogos lepas, telah singgah di Sarike, Mukah dan Bintulu sebelum menyertai konvoi berbasikal di Sibu. Sementara itu, malam tadi, seramai 120 pengayuh basikal telah menyertai program kayuhan basikal malam sejauh 28 km mengelilingi beberapa lokasi menarik seperti Muzium Sarawak, tebingan Sungai Kuching, Taman Budaya Sarawak dan Kompleks Dewan Undangan Negeri Lama. Tidak ketinggalan, seramai 300 pengayuh basikal terlibat dalam program kayuhan Malaysia Prihatin malam tadi. Anjuran kumpulan berbasikal Asyakirin yang dirasmikan oleh Adun Jepak, Dato' Talib Zulkifli merangkap Menteri di Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Integriti dan Ombudsman. Semalam kita dikongsikan dengan laporan kepelbagaian makanan ikonik yang terdapat di Bandar Sibu, dan hari ini wartawan Muhammad Al-Hadi Syamsawi terus menyingkap peristiwa bersejarah pejuang-pejuang kemerdekaan di Sibu suatu ketika dahulu sehingga berlakunya pertumpahan darah berjuang mempertahankan negara. Tanggal 3 Disember 1949, tarikh bersejarah, Allahyarham Rosli Dobi telah melakukan pembunuhan terhadap Gubernur kedua Sarawak, Sir Duncan Stewart. Gubernur datang melawat di Sibu, dekat Jangkut ya, dekat dataran. Di sialah Allah Dobi mikam Duncan Stewart Gubernur. Allahyarham Rosli Dobi ditangkap dan dibicarakan bersama 3 lagi rakannya, Allahyarham Morshidi Sidek, Allahyarham Awang Ramli Amit dan Allahyarham Bujang Suntong. Pejuang Allahyarham Rosli Dobi kembali ke pangkuan ilahi pada 2 Mac 1950. Sementara itu, Rumah Malaysia beralamat di nombor 25 Jalan Lanang tidak lagi berpenghuni tetapi memiliki sejarah tersendiri di kediaman milik mendiang Tan Sri Ling Beng Siu, iaitu Presiden Persatuan Cina Sarawak ketika itu, menjadi titik perjumpaan pemimpin politik Sarawak pada tahun 1963. Antaranya mendiang Tun Datuk Patinggi Temenggung Jukah Barieng bagi memutuskan sama ada Sarawak kekal menjadi koloni British atau sebuah negara baharu ditubuhkan. Anang Malaysia tu ilak baka tebu, manis dipun tawar di ujung. Pesanan mendiang Tun Datuk Patinggi Temenggung Jukah ini harus disemat di jiwa setiap rakyat. Anang Malaysia tu ilak baka tebu, manis dipun tawar di ujung. Jadi maknanya walaupun bersetuju, tapi dia ada buat amaran satu yang dikatakan biarlah Malaysia ini wujud dan menepati matlamat sebenarnya, ya, supaya ke semua negeri-negeri ataupun wilayah-wilayah yang bersetuju untuk mewujudkan negara Malaysia ini betul-betul membangun bersama. Negara masih dibelenggu ancaman komunis selepas penubuhan Malaysia, dengan pembunuhan mendiang penghulu Imban Anak Medan berpunca apabila mendiang melaporkan aktiviti komunis.
Sepasukan komunis ke Rumah Panjang Balang Alau, Ulu Oyak Sibu pada 25 Februari 1972 dan ketika itulah mendiang penghulu Imban 72 tahun dibelasah dan akhirnya maut ditembak mati. Kalau ikut mereka dia suruh gulung dengan tikar saja, buang ke air. Macam bangkai binatang lah. So jadi memang kejam lah. And then ada ini tadi salah seorang daripada penghuni rumah itu dia tidak bersetuju lah kalau ikut adat Iban lah, tak boleh lah. So jadi mereka pun buat keranda lah. And then disimpan dalam keranda itu pun mereka yang kawal untuk hantar ke kubur. Dikebumikan di Nangapakoh, kubur mendiang digali semula dan dipindahkan pada 26 Februari 2012 ke sebuah monumen di skim penempatan semula Sekuau. Sedang kita seronok mencari makanan-makanan ikonik yang ada seperti di Bandar Sibu ini, sedang kita selalu bangga mengatakan betapa bersatu padunya penduduk di Sarawak ini, kita harus ingat perpaduan keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi adalah hasil daripada perjuangan generasi terdahulu. Oleh itu, untuk generasi muda di luar sana, hargailah keamanan kita, hargailah kemerdekaan kita, hargailah negara kita. Selamat Hari Malaysia. Saya Al-Hadi Syamsawi, Berita RTM. Kementerian Kesihatan sedia mempertimbang pembinaan sebuah klinik kesihatan jenis 2 bagi mengatasi kesesakan pesakit di Klinik Kesihatan Jalan Oyak Sibu yang kini menerima lebih 1,000 orang pesakit setiap hari. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, klinik kesihatan jenis 2 ini mampu menampung jumlah pesakit seramai 500 hingga 800 orang sehari. Beliau juga memberi jaminan bahawa kerajaan akan berusaha melaksanakan projek ini secepat mungkin. KK tahap 2, apa yang dibina setakat ini sebenarnya menyeluruh menepati kehendak dengan adanya wad kecemasan ataupun unit kecemasan sekali KK tahap 2 dan tahap 3 yang barulah. Jadi unit kecemasan penting kerana kita boleh menyelesaikan atau stabilize pesakit sebelum hantar ke hospital. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke Klinik Kesihatan Jalan Oyak Sibu. Lawatan ini dibuat bertujuan menilai sendiri tahap kesesakan pesakit di klinik berkenaan. Seramai 64,254 peniaga di seluruh Sarawak telah berdaftar untuk menggunakan platform e-Dompet Sarawak Pay dengan jumlah pengguna 443,396 orang. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, walaupun pada awal pelancaran, orang ramai agak sangsi dengan penggunaannya, namun kini e-Dompet itu menjadi aplikasi pembayaran tanpa tunai yang popular. Jelasnya, nilai transaksi terkumpul Sarawak Pay setakat ini lebih kurang RM588 juta dengan jumlah transaksi sebanyak RM13.8 juta. Jadi itu semua convenient supaya kita senang untuk kita menjalankan tugas harian kita. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan pelancaran Sarawak Pay di Central Market Sibu. Pusat penjajah yang terbesar di Sarawak itu telah menerima pendaftaran 700 peniaga setakat ini. Ia merupakan jumlah pengguna Sarawak Pay terbesar bagi mana-mana pasar basah di Sarawak. Datuk Patinggi Abang Johari berkata, penggunaan e-Dompet bukan sahaja membawa masyarakat ke arah penggunaan tanpa tunai, malah mampu mengukuhkan ekonomi digital negara. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Malaysia dan jangan lupa saksikan Majlis Sambutan Hari Malaysia 2020 8.30 malam ini secara langsung dari Sibu menerusi TV1 dan saluran berita RTM. Dan kita kembali bersama Ifah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia. Kenang sejarah